warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ada program untuk Digital Council Surau dan Masjid dan daerah Segamat untuk pengurusan kewangan dan taklimat kepada pengurusi dan pengurusan iaitu berkenaan tadi maklumat keuangan jalan juga. Tapi ada surau masjid yang punya usianya pegawai kan, cara takut ketuanya takut. Masjid kita yang bina, surau kita yang bina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Ceria? Orang lama. Sihat orang lama, insyaAllah sihat semua. Okey. Pertamanya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Siti Noreha binti Anwar, Setiausaha Masjid Kerajaan Daerah Segamat. Berasal daripada Mersing, berkhidmat di Segamat baru 8 tahun, masuk ke 8 tahun lah di unit penyelidikan, tapi telah dilantik oleh Kadi Daerah untuk dipertanggungjawabkan sebagai setiausaha bagi sesi 2022-2023, kalau tak silap saya lah. Belum tamat lagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita pagi ini adalah taklimat pengurusan keuangan masjid dan surau negeri Johor. Sebelum tu ada yang kenal saya? Tak kenal. Ada yang pernah nampak saya? Saya dekat pejabat je. Saya orang biasa-biasa je dekat pejabat. Sesiapa yang selalu naik pejabat, insya-Allah nampaklah muka saya. Kalau tak ada tu saya yang tak ada kat pejabat lah. Okey, bagi tajuk ini saya pasti dan amat pasti ada ruang-ruang yang memberi untuk tuan-tuan mengantuk, rasa mengantuk, letih. Ialah taklimat pengurusan kewangan. Bila tengok tajuk ni, saya terasa kembali kepada semester 4 masa saya belajar dekat UUM dulu. Killer subjek, killer lecturer, saya je tak killer. Bila cakap pengurusan keuangan ni, apa yang tergambar dekat fikiran kita? Duit lagi? Duit lagi? Duit, kita nampak duit je. Duitnya banyak, tak tahu nak diguna ke mana. Ada tempat duitnya tak ada, nak belanja banyak pula kan. Banyak cabaran-cabaran untuk urus duit ni. Dan saya pasti dekat hadapan saya ni ramai juga profesional yang pernah bertugas lah sebagai profesional, pengurus ke pengetua, guru besar yang dah biasa dengan terms-terms keuangan. Jadi saya memberi ceramah ni bukan saya sendiri cakap kepada tuan-tuan. Seandainya tuan-tuan ada idea ataupun pendapat, boleh share juga dengan saya dan kawan-kawan yang lain. Boleh? Okey tuan-tuan, duit yang banyak dalam akaun bukan petanda masjid dan surau itu cemerlang, bagus. Duitnya juta-juta, pintu tandasnya gopos-gopos. Betul tak? Ada tak? Surau mana? Surau mana? Tak ada. Segamat tak ada, bagus. Segamat suraunya cantik, masjidnya cemerlang, betul? Betul. Tahun lepas anugerah Masjid Cemerlang pengurusan Masjid Kerajaan Segamat dapat. Betul? Masjid Korea, Masjid Bandar Putra. Betul tak? Betul ke tak? Salah saya ke salah saya? Ke salah saya salah. Betul lah, cemerlang semua. Segamat memang cemerlang lah, tak ada yang tak cemerlang. Bila kita pergi, masjidnya cantik, ceria, landscape-nya lawa, keuangannya pun diurus dengan baik, betul? Betul. Tapi janganlah menganggap bahawa masjid yang cemerlang, masjid yang bagus tu duitnya banyak dalam akaun. Ada setengah masjid, bila kita nak pergi audit ataupun nak pergi buat penilaian,
Esok penilaian, malam ni sibuk cari invoice tak ada. Sibuk cari receipt tak ada. Penyata keuangan tak buat lagi, tak pernah bentang, pengurusi tak pernah tanya. Betul ke? Betul? Allah, macam mana nak jadi masjid sebelah ni? Baru puji tadi. Tak betul. Dia punya fail keuangan dia cuma ada satu penyata bank. Tu pun berakhir 31 hari bulan 12 tahun lepas. Tu yang kita tak boleh nak nilai. Macam mana nak nilai cemerlang? Duitnya nampak, figurnya banyak, figurnya besar, ribu, ratus ribu. Tapi kita tak nampak apa-apa transaksi. Kita tak nampak macam mana aliran keuangan tu dilakukan. Okey, jelas? Ada apa-apa nak tanya? Belum panas lagi Ustazah. Tapi cuaca di luar sangat panas lah, terasa panas. Okey, next. Lagi. Okey, kepentingan pengurusan keuangan. Pengurusan keuangan penting supaya dapat mengurus dan merancang keuangan dengan cekap dan telus. Yang kedua, memastikan buku-buku dan rekod-rekod keuangan direkod dengan lengkap, betul dan dikemas kini serta sedia diaudit pada bila-bila masa. Ni kalau saya datang, bukan saya lah, Imam Fifi ke Imam daerah datang ke masjid surau tuan-tuan, boleh tunjuk tak penyata keuangan masing-masing? Boleh audit, Cik Johan? Boleh? Sedia kawan-kawan boleh audit ke surau mana, Cik Johan? Surau Batu 2 Kampung Tengah. Ready, semangat. Betul Yang lain boleh? Boleh. Boleh diaudit pada bila-bila masa. Okey? Apa dia? Tak dengar? Tak ada masalah. Terbaik, mantap. Yang ketiga, supaya dapat melaporkan kedudukan keuangan semasa kepada pegawai keuangan yang berkaitan apabila diminta pada bila-bila masa. Bila pengurusi tanya, berapa baki duit? Aku nak buat majlis lah, ni maulid dah nak dekat. Ada berapa duit? Bendahari boleh beritahu je dengan pengurusi ada berapa. Senang nak berurusan. Yang seterusnya, memupuk pertanggungjawaban terhadap pengurusan keuangan masjid dan surau mengikut kehendak, arahan dan peraturan keuangan semasa. Okey, menyentuh arahan dan peraturan semasa, saya pasti tuan-tuan ada dibekalkan dengan buku kecil ni, ada tak? Arahan tetap pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Ada? Diguna pakai tak? Tak ada. Ada? Berapa yang ada, berapa yang tak ada? Yang ada angkat tangan? Semua tak ada. Urus. Apa tak dengar? Seorang cakap, seorang wakil cakap. Tak ada, kenapa? Tak ada. Semua tak ada. Urus dia. Tak ada buku. Okey, nanti boleh. Sekarang saya tak pastilah urus dia saya ada ke tak ada. Nanti cuba refer dengan Ustaz Rahim penyelaras masjid dan surau untuk buku arahan tetap pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Okey, next. Ini buku yang saya cakap tadi lah, peraturan keuangan. Pentadbiran dan pengurusan keuangan hendaklah merujuk kepada buku kecil ni. Nampak je kecil, isinya padat. Okey, next. Okey, bila kita sebut bila kita sebut pengurusan keuangan, dia mesti ada pegawai keuangan. Siapa pegawai keuangan? Agak-agak siapa pegawai keuangan? Bendahari. Salah bendahari, betul bendahari. Semua bendahari, betul? Siapa bendahari sini? Oh, hebat bendahari. Betul, salah ke bendahari? Betul ke saya cakap ni? Betul juga. Janganlah mentang-mentang saya kat depan semua betul. Enggak aja saya cakap. Tak boleh macam tu, Selain bendahari, siapa lagi? Pengerusi. Siapa dia pegawai keuangan? Iaitulah dua orang yang disebut pegawai keuangan. Next sama. Iaitulah pengerusi dan juga bendahari. Pengerusi bertindak sebagai pegawai pengawal keuangan masjid dan surau.
Siapa dia pegawai-pengawal keuangan masjid dan surau? Pengerusi jawatan kuasa atau mana-mana yang bersesuaian. Sesiapa yang memegang jawatan pengerusi, dia adalah pegawai pengawal keuangan masjid dan surau. Dia yang mengawal. Jelas? Apa tanggungjawab dia? Bertanggungjawab atas pengurusan yang sepatutnya mengenai keuangan masjid dan surau yang dipungut, yang diterima atau dibelanjakan, disimpan atau dilupuskan. Maksudnya pengerusi bersama ahli jawatan kuasa buat mesyuarat dan diputuskan dalam mesyuarat. Okey, merujuk pengerusi juga bertanggungjawab merujuk kepada kadi daerah bagi setiap perkara penting dan luar biasa. Andai berlaku apa-apa perkara yang ada kemuskilan ke apa daripada bendahari, lapor kepada pengerusi, pengerusi kena bawa kepada pejabat kadi untuk dilaporkan. Jelas? Jelas. Yang kedua, yang disebut pegawai keuangan, yang kedua adalah pegawai pemungut, iaitulah bendahari yang dilantik oleh jawatan kuasa atau mana-mana orang yang bersesuaian. Apa tanggungjawab bendahari? Bertanggungjawab atas pengurusan yang sepatutnya mengenai keuangan masjid dan surau, iaitu mengeluarkan resit rasmi bagi setiap penerimaan dan menyimpan dengan selamat. Dan seterusnya merujuk kepada pegawai pengawal keuangan, iaitulah pengerusi bagi setiap perkara yang penting dan luar biasa. Okey, saya nak tanya, semua masjid dan surau kat Segamat ni dah ada resit sendiri ke? Ada. Ada yang ada yang tak ada lah. Okey, saya nasihatkan buatlah resit rasmi masjid dan surau masing-masing ikut kemampuan. Okey? Boleh? Sebab itu adalah antara dokumen penting dalam urusan keuangan. Untuk menerima, kalau kita nak buat pembayaran kena ada voucher, kena buat voucher masjid, surau. Boleh semua? Okay. Boleh, terbaik, mantap. Masih segar lagi matanya? Segar. Pagi dihidang dengan nasi lemak. Saya ni kalau nasi lemak, saya tak kata orang lain. Kalau sarapannya nasi lemak, saya naik office 5 minit, saya dah boleh menguap dah. Kalau saya. Tapi nasi lemak hari ni memang sedap. Betul tak? Sedap. Mantap Okey, Rahman next. Okay, akaun masjid dan surau. Segala hasil atau wang yang diperolehi atau diterima dengan apa cara pun oleh masjid dan surau mestilah dimasukkan ke dalam akaun masjid dan surau. Bukan akaun saya, bukan akaun pengerusi, bukan akaun bendahari. Ada tak masjid dan surau yang belum ada akaun bank? Senyap ini, risau saya. Ada tak? Tak ada. Semua dah ada Kalau tak ada, kena usahakan untuk buat. Okey, yang kedua, termasuk wang yang diterima bagi tujuan program atau pembangunan atau bagi tujuan yang lain. Kalau ada orang sedekah, bukan sedekah, macam contoh bayar fidyah datang kepada kita, pengerusi atau bendahari, cik saya nak hadiahkan, saya nak derma kepada masjid. Untuk tidak ada dakwa dakwi, bendahari kena terima dan keluarkan resit, supaya resit tu sebagai bukti penerimaan kita terima duit daripada orang yang datang kepada kita tu. Faham? Faham. Terima kasih. Okey. Akaun masjid dan surau adalah hak milik Majlis Agama Islam. Yang ni jelas, akaun masjid dan surau adalah hak milik Majlis Agama Islam. Majlis Agama Islam bila-bila masa boleh ambil akaun masjid dan surau yang dia fikirkan ada masalah ke, ada berlaku ketirisan ke. Okey. Ada apa-apa nak tanya setakat ini? Tak ada. Okey. Boleh. Kalau saya tak boleh jawab, saya minta orang lain. Okay, siapa Haji? Saya Azali daripada Kampung Sejaya. Okey. Saya nak mengusulkan supaya resit dan voucher bayaran ditempah oleh Jabatan Agama, kerana ada surau-surau yang kecil kalau ditempah pun dia tak terima sebab bilangan kecil sangat. Cuma nama tu dikosongkan untuk diisi.
Okey, cadangan daripada Encik Hazali. Okey, cadangan daripada Encik Hazali, Masjid Usaha Jaya, Surau Kampung Usaha Jaya. Saya take note, nanti saya bawa kepada urus dia macam. Ada lagi yang lain-lain? Saya memakai dari kamar ini dengan IPA online perlu kita lagi. Okey. Ada lagi infak online? Saya jawab kemudian Saya ambil 3, saya jawab. Baru salam ya. Ya, Yusof. Ya. Tak boleh. Tak boleh. Cuba. Tak ada signal. Okey. Kita tak buat receipt yang proper, tapi kita print Print komputer. kita melalui lambang Okey. Boleh. Nanti saya jawab. Cik daripada mana? Buluh Kasab. Okey, saya ambil 3 dulu. tak cakap saya tak. Cakap. Assalamualaikum. Saya ingat semua yang datang pada hari ini ialah orang yang bekerja secara sukarela. Yang Puan bentangkan ini seperti orang itu bekerja dengan jawatan yang berautoriti. Macam TIPAP 1, 42, 43. Kita ni kerja sukarela, ada. Dan Cik Bendahari pun susah buat. Okey. Betul. Kalau dengan begitu detail macam ni, saya ingat semua tak sanggup Cik Bendahari. Tak, ini pengalaman saya dan pengalaman sekarang. Semua orang tak sanggup. Dengan detail macam tu, dengan kerja hakiki mereka, kalau dia pencen pun dengan umurnya yang macam tu, kita laksanakan benda-benda yang begini. Cuba kita mudahkan kerja. Jangan terlalu detail sangat, tapi benda tu terus. Saya ingat lebih elok lah. Kalau saya pun sanggup, kalau benda tu lebih cantik dan buat flowchart untuk kami. Okey, flowchart yang lebih mudah supaya orang dapat ikut. Kalau Puan terangkan macam ni, tak ramai orang yang boleh ikut macam mana kita nak buat. Kita ubah slide, kita buat flowchart. Okey, sepatutnya berlaku macam ni. Jadi orang ikut je flow tu, 1, 2, 3, 4. Itu cadangan saya lah, saya tak pandai sangat. Kan? Okey, itu memudahkan kerja. Dan cuba Puan tengok pilih kita ni umur berapa. Bolehkah kita mengikut apa yang Puan ceritakan? Okey. InsyaAllah. Okey. Okey, saya ada 4 tadi. Pejabat buat resit bagi masjid dan surau. Kemudian Encik online, ilmu online. Yang belakang fungsi. Tadi mula tentang Bendahari punya kerja ni. Dengan Puan Bagi. Bukan, nanti dulu. Yang Cik sana. Buat sendiri, okey. Buat sendiri. Yang ketiga, saya bagi terlalu detail. Okey. Okey, yang pertama, cadangan untuk masjid buat resit, pejabat kadi buat resit bagi masjid-masjid dan surau yang kecil-kecil. Saya harap PPMD kat belakang boleh take note dan kita boleh bincangkan nanti. Okey, yang kedua, derma online. Derma online dia dah termasuk dalam, bila katanya online dia dah terus masuk dalam kita punya report keuangan yang bank keluarkan, betul? Tak perlulah keluarkan resit, tu kita dah nampak dah kat situ. Okey. Itu keistimewaan orang yang ada
IBIS ataupun internet banking lah bagi masjid dan surau yang ada internet banking. Okey. Saya menjawab tak, Cik? Boleh tak perlu keluar risit. Nak keluar risit pun kita tak tahu nak bagi pada siapa. Okey. Dan yang ketiga, saya sangat berbesar hati dan sangat cantik lah apabila ada masjid dan surau yang berusaha. Dia tak mampu nak cetak risit, tapi dia ada kemahiran komputer, boleh buat sendiri risit. Tapi kena bezalah risit dengan voucher. Risit bila kita terima duit, voucher bila kita buat pembayaran. Dia boleh buat sendiri, tak ada masalah. Janji keuangan tu direkodkan. Okey, jelas. Boleh Yang pasti ada tanda tangan pengesah dan penerima lah, ya Cik? Buat apa yang Puan cakap tu, libatkan macam saya. Okey. Hati manusia ni rambut hitam tapi dia lain-lain. Dia Puan cakap resipkan tu, dia tak terima. Saya pernah saya, siapa-siapa boleh buat resit tu dia. Siapa-siapa boleh. Itu masalah dia kata tu, dia cakap ni, macam saudara dia cakap, biar pejabat amun keluarkan, jadi ada pengesahan. Jadi kita tak boleh pening kepala fikir tu. Orang ni tidak pandai ni, dia akan hentam je. Duit dia akan hentam je, walaupun Mesir. Tapi bukankah setiap kali transaksi tu ada pengesah, ada pengeluar, ada pengesah, ada cop rasmi? Lain masing-masing tak ada. Dia buat dia Mesir boleh berkira. Dia cakap kenapa? Ni mana-mana pun boleh beli, siapa-siapa boleh buat. Itu dia cakap. PPMD ID ada apa-apa nak respon? Orang jangan jadi pengusi. Ada apa-apa nak respon? Botak, selagi pengusi memang botak. Sebab duit memang botak. Masa duit Mic ada satu je. Mana? Boleh. Okey, sebelum saya bagi PPMD respon, saya nak respon yang keempat. Cik kata saya terlalu detail, sedangkan saya merefer kepada arahan tetap yang memang patutnya masjid dan surau dapat. Saya baru permulaan, saya tak masuk lagi yang dalam-dalam. Saya rasa risau tak sampai. Okey, minta maaf lah kalau penyampaian saya ni tak boleh diterima. Tapi kalau tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua. Saya pasti ada sikit-sikit yang boleh diambil, boleh pakai. Saya cuma mengikut apa yang termaktub dalam buku peraturan. Okey, next. Okey, anggaran keuangan. Apa yang dimasukkan dengan anggaran keuangan? Anggaran keuangan adalah anggaran hasil dan belanja. Anggaran ni kita buat perancangan keuangan. Tahun ini, hujung tahun ini kita buat perancangan untuk tahun hadapan. Kenapa kena buat anggaran keuangan? Supaya kita ada garis panduan untuk belanja, ataupun kita ada plan macam mana kita nak dapatkan sumber keuangan, nak dapatkan dana. Okay. Siapa yang bertanggungjawab membuat anggaran keuangan? Okay. Orang yang bertanggungjawab adalah pegawai pengawal keuangan. Siapa pegawai pengawal keuangan? Saya ulang lagi, pegawai pengawal keuangan adalah pengerusi. Dia seorang-seorang ke buat? Bukan. Mesyuarat bersama ahli jawatan kuasa masjid dan surau masing-masing. Keputusan dibuat bersama. Keputusan mesyuarat, bukan keputusan pengerusi, bukan keputusan bendahari. Jelas? Okey. Dan seterusnya, dalam anggaran keuangan kita perlu buat anggaran hasil dan anggaran belanja. Yang pertama tadi saya dah sebut. Apa dia anggaran hasil? Anggaran hasil adalah kumpulan wang yang disatukan daripada pelbagai sumber yang diusahakan atau diterima, termasuk terimaan daripada kerajaan. Okay. Apa-apa sumber keuangan yang diterima tidak terhad kepada kutipan khas, sewaan, keuntungan bank, pemberian kerajaan, pemberian tanggungjawab khidmat sosial daripada syarikat ataupun pelbagai derma. Apa-apa jua penerimaan dianggap boleh dikategorikan sebagai anggaran hasil. Dan anggaran hasil ni kita cuba anggarkan. Contoh kita nak buat tandas, nak perbaiki tandas, nak baik pulih tandas. Perkara pertama, bila ada sesuatu kerosakan, kita nak baik pulih dalam masjid dan surau tuan-tuan masing-masing,
kena datang pejabat agama, ada peruntukan baik pulih, refer kepada pejabat agama, tanya kepada Ustaz Rahim, kami nak baik pulih tandas, nak mohon peruntukan daripada kerajaan, ada ke tak ada. Dia kena buat kertas kerja, kena buat surat rasmi hantar. Berapa yang kerajaan boleh bagi. Dalam masa yang sama, mereka nak lihat berapa baki akaun yang ada dalam masjid sebagai sokongan. Jelas kat situ? Boleh? Okay. Next. Anggaran belanja. Anggaran belanja melibatkan 3 perkara: belanja pengurusan dan pentadbiran, belanja penyelenggaraan dan pembangunan, belanja perkhidmatan dan program. Mengikut pembahagian fungsi biro-biro jawatankuasa masjid dan surau masing-masing. Ada berapa biro, ada berapa jawatankuasa, minta bentangkan. Pengerusi kumpulkan semua, bentangkan. Biro ni nak apa, biro tu nak apa, perancangan tahun depan nak belanja apa, nak buat apa, barulah nampak masjid tu ada perancangan, surau tu ada perancangan. Anggaran belanja pengurusan, kita tengok yang pertama, pengurusan dan pentadbiran. Belanja utility, semua orang tahu bil air, bil elektrik, telefon, internet sekarang memang sangat popular. Mana-mana masjid dan surau cuba menyediakan keperluan jalur lebar tanpa wayar lah, atau apa-apa semua wayar, wifi lah, semua cuba untuk adakan. Jadi boleh bayar utility tu. Okey, yang seterusnya upah, gaji, allowance dan emolument, termasuklah yuran-yuran apa yang kita terima, kita belanjakan. Okey, macam tuan-tuan hadir ke program hari ni, sebenarnya boleh dapat token daripada masjid dan surau, boleh minta, ada peruntukan, boleh dikeluarkan. Itu bendahari dan pengerusi jawatankuasa masjid kena bersetujulah, buat mesyuarat, bersetuju untuk mengeluarkan sedikit belanja untuk siapa yang ditugaskan hadir. Pergi bila pejabat agama buat program, datang, boleh minta. Dan pengerusi dan bendahari kena bayarlah. Boleh keluarkan belanja tu, bukan tak boleh, memang boleh. Okey, yang ketiga, belanja caruman, kumpulan KWSP, pertubuhan perkeso ataupun takaful. Yang keempat, imbuhan dan ganjaran. Nak bagi bonus kepada jawatankuasa ke, ataupun kita lantik orang-orang luar buat kerja anoja ke, kita lantik sendiri, kita lantik imam yang membantu ke, kita nak bayar allowance ke, boleh, tak ada masalah. Nak masjid tu contoh, dia punya jawatankuasa memang beraksi cemerlang untuk tahun tu, bagi anugerah perkhidmatan cemerlang dekat masjid dan surau masing-masing. Okey, yang seterusnya anggaran belanja yang ketiga adalah yang kedua, belanja penyelenggaraan dan pembangunan. Next. Okey, belanja penyediaan bahan untuk operasi pembersihan. Kalau ada jentera, ada kenderaan jenazah kena diselenggarakan, beli minyak dia, okey, baja dan racun untuk landscape. Yang kedua, belanja penyelenggaraan mesin dan peralatan. Yang ketiga, baik pulih bangunan. Yang keempat, pembelian aset. Yang kelima, belanja pembangunan. Okey, next. Anggaran belanja yang ketiga adalah anggaran belanja perkhidmatan dan program. Perkhidmatan ni kalau kita lantik syarikat-syarikat pembersihan ke contohnya, kita boleh bayar. Dan seterusnya, program dan aktiviti pengimarahan. Program-program kebesaran Islam, Maulid, Ma'al Hijrah, kita nak panggil penceramah-penceramah yang hebat-hebat. Tak nak panggil orang pejabat kadi ni, dah biasa no dengar. Kita nak panggil siapa? Datuk Bat ke, tapi kena ingat, kena dapatkan dia punya tauliah sementara. Kalau tak pun minta dia, Ustaz pergilah mohon tauliah mengajar kat negeri Johor, macam Ustazah Asma Harun tu, dia pergi setiap negeri untuk dapatkan tauliah mengajar di tempat, di setiap negeri yang dia boleh masuk. Kalau tak ada, kalau kita nak menganjurkan, maksudnya kita lah yang kena mohonkan tauliah sementara untuk dia memberi ceramah agama. Ada setengah orang, bila kita cakap, kenapa tak boleh nak panggil dia? Dia kan dah terkenal, dah famous. Bukan dia tak boleh mengajar, tapi dia tak ada
tauliah mengajar di negeri Johor. Jadi kita penganjur yang kena mohon. Alah, tak nak lah. Nak naik pejabat government, nak ceramah 1 jam, nak ceramah 2 jam, aku pula nak kena uruskan. Ada saya sendiri dengar perkara tu. Kalau kita nak dapat yang terbaik, kita kena usaha lain sedikit tu. Boleh? Okey, seterusnya. Ni tak berapa jelas. Ini adalah contoh anggaran hasil dan belanja Masjid Bandar Segamat bagi tahun 2022. Kita menggunakan kaedah hasil sebenar. Untuk hasil, kita gunakan hasil sebenar tahun lepas untuk kita buatkan anggaran untuk tahun akan datang sebagai garis panduan. Okey, begitu juga dengan belanjanya. Okey, next. Tambahan peruntukan keuangan. Andai kata kita dah mesyuarat ni, tapi tak cukup, kita pengerusi dan bendahari bersama jawatankuasa yang lain boleh kumpul semula, bincangkan. Okey, ni untuk biro pengimarahan. Tak cukup ni untuk setahun, kita nak bayar, kita ada tambah, kita panggil guru-guru takmir yang lain. Kita ada panggil. Jadi tak cukup peruntukan yang sedia ada, kita nak tambah. Boleh. Tak ada masalah. Okey, next. Kepentingan membuat anggaran keuangan. Okey, apakah kepentingan membuat anggaran keuangan? Untuk menentukan keupayaan tunai untuk menjalankan operasi sebuah organisasi. Kita tahu dengan duit yang kita ada ataupun duit yang kita tak ada, baru kita nak collect duit tu, baru kita nak dapat. Kita nak jalankan operasi, kita akan ada guideline untuk buat operasi. Okay, seterusnya merancang dan mengenal pasti perbelanjaan dan penerimaan tunai, menganggarkan penerimaan tunai, merancang perbelanjaan, merancang untuk pembelian aset ataupun harta modal, boleh mengambil tindakan awal jika menghadapi kekurangan tunai, dan juga boleh menunjukkan jangkaan kedudukan keuangan organisasi. Okey. Seterusnya, ni tata cara perakaunan lah. Nak buat penyata akaun, ada dalam penyata akaun kita yang kita buat. Saya pasti penyata akaun tuan-tuan memang terbaik dah. Nampak penerimaannya, nampak bayarannya, tak ada argument macam-macam. Okey. Dan juga ada elemen pelaburan kalau masjid dan surau yang ada kemampuan lah untuk membuat pelaburan. Lepas tu ada penyata bank, kemudian barulah diwujudkan laporan keuangannya. Okey, kemudian dalam tata cara perakaunan ada tata cara perolehan dan juga aset dan juga audit. Pengurusan aset dan audit. Yang seterusnya, next. Bagi tata cara penerimaan. Okey, semua wang yang diterima di masjid dan surau daripada pelbagai sumber hendaklah dicatat dalam buku rekod wang tunai ataupun kita sebut secara ringkas buku tunai. Okey. Yang kedua, buku tunai ni tak semestinya tuan-tuan pergi beli buku dekat luar sana. Buku anak-anak kita yang tak pakai tu, yang banyak lagi ataupun memang kosong, ambil lah sebagai buat buku tunai, buku catatan sendiri. Bukan buku catatan sendiri. Maksudnya sedekahkan kat masjid, ini buku tunai. Buku tunai tu masuk dalam fail. Barulah boleh nampak hari ni belanja apa, hari ni terima apa, penerimaannya apa, belanjanya apa. Seterusnya dalam tata cara penerimaan ada penyimpanan. Kutipan yang tidak sempat disimpan dalam bank hendaklah disimpan dalam peti besi kalau ada, tapi kebanyakan masjid dan surau tak ada. Slip bank hendaklah digunakan untuk catatkan nombor slip bank dalam buku tunai. Sekarang kebanyakan orang masukkan dalam mesin. Kalau macam dulu dia ada, kita pakai slip. Kalau mesin tu, kalau guna mesin yang keluar slip tu, photostat kan slip tu. Sebab slip tu carbon dia tak tahan lama, dia akan hilang. Photostat, masukkan dalam file, simpan. Butiran deposit dalam slip bank hendaklah ditulis dengan lengkap. Kalau boleh guna slip bank lagi, maksudnya kena tulis dengan lengkap. Masuk kutipan hari Jumaat, tarikh berapa hari bulan.
masuk dalam dalam slip bank tu tulis macam tu. Okey, yang seterusnya resit rasmi. Resit rasmi masjid dan surau hendaklah disediakan bernombor siri, berkarbon 2 salinan. Okey, macam tadi masjid dan surau yang nak buat sendiri, pastikan ada salinan lah. Kalau resit, satu kita bagi dekat orang yang memberi, betul tak? Yang kedua adalah simpanan untuk kita, untuk dimasukkan dalam file. Kena buat carbonize punya. Okay, yang kedua, jika berlaku kesilapan resit, resit tak boleh dipindah. Tak boleh. Tetapi perlu dibatalkan dan perlu disimpan untuk tujuan semakan dan rujukan. Tak ada, kalau salah jangan pindah, tapi batalkan saja. Gariskan batal. Kepilkan balik dalam resit tu kalau ada buku resit. Kalau yang buat sendiri, crosskan batal. Sila semak buku resit dan diterima. Kalau ada masjid dan surau lepas ni nak buat, semak berapa yang kita minta, berapa yang pembekal bagi. Okey, simpan buku resit di tempat yang selamat. Okay, next. Contoh buku tunai. Ni semua orang boleh buat, saya pasti. Dan ada pun di masjid dan surau masing-masing, saya rasa. Okay, next. Contoh slip bank yang saya cakap tadi. Kalau ni biasanya nak masukkan duit yang jumlahnya besar lah. Kalau tak besar, selalunya kaunter akan minta kita masuk dalam mesin. Itu yang saya cakap, resit yang keluar daripada mesin tu mestilah di photostate. Okay, next. Okay, ni contoh resit rasmi. Kalau nak buat tak susah pun. Kalau nak buat sendiri pun tak ada masalah. Yang penting atasnya tulis nama masjid dan surau masing-masing, tulis nombor siri supaya nombor tu bila kita catatkan dalam buku tunai tu akan berturutan dan takkan hilang. Okay, next. Untuk bayaran, tata cara bayaran. Okay, tadi terimaan, ni sekarang nak buat bayaran. Bayaran boleh dibuat sama ada secara tunai ataupun cek berpalang kepada akaun penerima sahaja. Okay, yang kedua, bayaran mesti dibuat melalui bayaran. Kita keluarkan cek, kita keluarkan duit cash sekalipun mesti disertakan dengan voucher pembayaran. Kalau tak boleh nak buat buku voucher, buat sendiri voucher macam yang Encik tadi beritahu pun tak ada masalah. Yang penting nombornya mesti berturutan, nombor sirinya. Okey, yang paling terbaik adalah bayaran secara atas talian. Ya, ini perbankan internet. Nanti akan diterangkan oleh sahabat saya supaya tak ada argument banyak-banyak macam Encik beritahu tadi, rambut sama hitam mati lain-lain. Semua saya cadangkan buat online banking, senang. Semua dalam talian. Jadi bila penyata keuangan keluar, semua dah nampak dah. Mesti ada dokumen sokongan seperti bil, invoice, apa lagi? Purchase order ke, delivery, DO, delivery order. Kalau ada, sertakan sekali. Masukkan dalam file. Okay. Perakuan dan pelulusan. Pegawai pengawal keuangan bersama setiausaha atau mana-mana AJK yang dilantik hendaklah meluluskan setiap voucher bayaran. Setiap voucher bayaran mesti diluluskan oleh pengerusi ataupun setiausaha bersama mana-mana AJK yang dilantik. Sekurang-kurangnya 2, 3 lebih baik. Okey. Pelulus perlu memastikan perkhidmatan atau pembelian berlaku dengan sempurna, jumlah tuntutan sama dengan serbuk harga, bayaran tidak melebihi wang yang ada, maklumat pembayaran adalah dipastikan sah dan betul. Segala pembayaran mesti direkodkan dalam buku tunai. Okey. Emolumen, imbuhan dan caruman. Emolumen atau imbuhan atau caruman boleh dibayar kepada mana-mana pegawai masjid dan surau yang dilantik mengikut kaedah perundangan yang betul. Emolumen ni gaji, iuran, apa lagi, upah, boleh masukkan, boleh kita bayar, kita boleh buat pembayaran. Kalau masjid dan surau ada lantik
ataupun memang nak bayar sagu hati lebih kepada pegawai masjid yang dia lantik, boleh keluarkan resit untuk buat bayaran, termasuk dalam gaji dan upah. Okey, next. Okey, buku cek. Bayaran melalui buku cek hendaklah ditandatangan hanya penanda tangan sahaja yang dibenarkan untuk memohon buku cek. Yang pertama. Yang kedua, dilarang menandatangani cek kosong. Pengerusi setiausaha selalu outstation. Sign 2-3 cek supaya senang. Tak boleh, tak boleh, bahaya. Butiran pembayaran menggunakan buku cek hendaklah ditulis dengan jelas. Jika berlaku kesilapan seperti tadi, resit ini lagi cek, memang tak boleh buat amendment apa-apa, terus batalkan, kepilkan balik semula dalam buku cek. Okey, semak buku cek yang diterima daripada pihak bank, kemudian buat pengesahan penerimaan, simpan buku cek di tempat yang selamat. Sekiranya hilang buku cek, kena buat laporan kepada bank pembayar untuk tindakan lanjut. Jangan diam je, hilang buku cek. Buku cek baru dapat, baru guna 2 helai, dah hilang. Kena buat laporan. Penggantian buku cek yang hilang hanya boleh dibuat setelah tindakan pembatalan dibuat dan disahkan secara bertulis oleh pihak bank. Pihak bank, bukan pihak pejabat kadi. Okey. Seterusnya, pelaburan. Ni sekarang macam-macam pelaburan. Nak dapat duit segera, cepat. Masjid dan surau ada kemampuan, ada modal lebih nak melabur. Okey, boleh. Tapi mestilah pelaburan yang menepati syariah, dibenarkan dan ditetapkan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam. Okey, pelaburan yang menepati syariah, ada maklumat lengkap tentang pelaburan dan mestilah dibuat kajian risiko. Okey, pelaburan ni memang melibatkan risiko, untung ataupun rugi. Kalau untung, terbaik. Kalau rugi, kita kena tanggung liability ataupun hutang. Pastikan wang pelaburan bukan daripada peruntukan tahunan untuk operasi masjid atau surau. Dia bukan yang kita dah anggarkan untuk buat program ke apa-apa. Maksudnya sumber keuangan ada lebihan, kita nak buat pelaburan. Contoh sekarang ni glamour, forex lah, bitcoin lah. Tapi kena pastikan dulu benda tu sah, halal. Bursa Malaysia ke, nak cuba-cuba masuk pelaburan dalam bursa Malaysia. Okey, dan seterusnya dapatkan persetujuan jawatan kuasa untuk dapatkan kebenaran Majlis Agama Islam. Mesti dapat kebenaran Majlis Agama Islam. Dan bentuk pelaburan yang dibuat tu mestilah dinyatakan dalam penyata keuangan. Okey, next. Tadi saya ada sentuh sikit berkenaan dengan akaun masjid. Jadi buka akaun akaun hanya boleh, setiap masjid dan surau kena ada, mesti ada 1 akaun sahaja, tak boleh ada 2 atau 3. Ada setengah kes masjid tu ada 2 akaun, masjid dan surau ke, ada 2 akaun. Guna 1 akaun sahaja yang kita selalu gunalah, yang akaun pasif tak payah guna, terus tutup. Mesyuarat jawatankuasa hendaklah mendapatkan surat pengesahan dan sokongan daripada bahagian pengusaha masjid dan surau daerah atau pejabat kadi untuk tujuan membuka akaun semasa ataupun simpanan. Kalau dulu masa saya di Mersing, mana-mana masjid dan surau yang nak buka akaun masjid, dia dapatkan surat sokongan daripada pejabat untuk buka dengan deposit yang rendah lah. Seterusnya, tata cara menutup akaun. Okey, Majlis Agama Islam berhak mengarahkan mana-mana masjid dan surau untuk menutup akaun bank yang tidak patuh syariah, yang ada ciri-ciri yang dikatakan tidak sah. Contoh tadi kita dah buat pelaburan, tersalah masuk pelaburan.
Jadi kalau Majlis Agama Islam dapat tahu, dia berhak untuk mengarahkan untuk tutup mana-mana akaun yang tidak patuh syariah tersebut. Majlis Agama Islam berhak mengarahkan mana-mana masjid dan surau yang mempunyai lebihan daripada satu akaun untuk menutup akaun-akaun yang lain. Tak boleh ada 2 atau 3 akaun, satu sahaja. Okey, kemudian bendahari dan pemeriksa kira-kira hendaklah memastikan semua baki dari akaun yang ditutup disahkan sebelum dipindahkan ke dalam akaun yang dikekalkan. Majlis juga boleh melalui nasihat daripada mufti menentukan status baki akaun mana-mana masjid dan surau yang ditutup untuk diserahkan kepada Baitul Mal. Okay, seterusnya buku tunai. Segala penerimaan dan pengeluaran wang mesti direkod dalam buku tunai sebagaimana saya beritahu tadi. Okay. Dan seterusnya adalah penyediaan laporan keuangan. Pegawai pemungut iaitu bendahari hendaklah menyediakan satu ringkasan penerimaan dan pembayaran bulanan untuk dikemukakan kepada pemeriksa kira-kira yang dilantik. Pemeriksa kira-kira cek buku tunai, tally ke tak tally dengan baki yang ada. Kewangan masjid dan surau mesti direkodkan dan diselenggara dengan baik. Rekod yang lengkap dalam buku tunai kena ada tarikh urus niaga, butir-butir penerimaan atau pembayaran, tujuan, jumlah berapa yang kita bayar atau yang kita terima, nombor voucher, nombor cek, nombor resit. Bendahari mesti menyediakan laporan keuangan bulanan dan dibentang sekurang-kurangnya 4 bulan sekali. Maksudnya dalam setahun 3 kali bentang sekurang-kurangnya. Jawatankuasa berhak mendapatkan semua maklumat tentang penerimaan dan pembayaran. Semua jawatankuasa berhak tahu. Kalau ada soalan ke dia tanya, tak tahu pun ada belanja ni, bila belanja, kena terangkanlah. Yang pasti dokumen-dokumen sokongan kena ada. Okey, pemeriksa kira-kira bertanggungjawab menyemak dan mengesahkan laporan, dan laporan mesti dibentang dalam mesyuarat jawatankuasa. Okey. Laporan keuangan tahunan mesti disediakan bagi tahun berakhir 31 Disember setiap tahun. Laporan bulanan kena buat, laporan tahunan pun kena buat, penutup. Okey, next. Perolehan. Perolehan ni adalah penyata untung rugi, keuntungan bersih yang bagi operasi sebuah organisasi. Apa-apa juga bentuk perolehan hendaklah menggunakan peruntukan yang telah direkod dalam kumpulan wang yang disatukan, yang disenaraikan dalam anggaran penerimaan wang. Perolehan hanya boleh dilakukan terhadap apa-apa bentuk perolehan yang disenaraikan dalam anggaran perbelanjaan yang telah dibentangkan dan diluluskan dalam mesyuarat jawatankuasa. Ni kata mudahnya adalah hasil tolak belanja. Kita rugi ke kita untung. Macam itulah. Tapi biasanya kita tak buat pun penyata untung rugi ni, kita buat sampai penyata keuangan. Kalau kedai ataupun syarikat-syarikat lah, dia adalah penyata untung rugi. Ni tak ada. Kalau masjid dan surau nak buat, satu advantage lah, satu kelebihan. Okey, kita tengok sumber dana. Sumber dana tidak terhad kepada peruntukan kerajaan persekutuan. Ada peruntukan Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri. Contoh, kalau kita nak baik pulih masjid, hantar kepada kerajaan Johor tak lepas, boleh buat satu paper lagi, hantar mohon peruntukan kepada Perdana Menteri ataupun Jabatan Perdana Menteri lah melalui JAKIM, boleh. Tapi kena buat paper lah. Okey, peruntukan kerajaan negeri ni biasa selalu buat, saya pasti. Kalau lagi satu dalam negeri Johor, kita ada lagi satu dana, iaitu tabung pembangunan masjid dan amal jariah negeri Johor yang selalu diwar-warkan dalam radio. Ataupun peruntukan tabung kebajikan masjid dan surau, kita masing-masing lah.
Lagi satu, kita boleh minta sumbangan korporat atau daripada mana-mana orang yang nak menyumbang lah buat jariah dekat masjid dan surau. Dan seterusnya, sumbangan daripada orang awam. Kalau ada sumbangan ataupun kutipan, kita kutip di masjid tiap-tiap minggu, masjid dan surau, kalau ada kutipan ataupun ada orang sumbang, duit tu jangan diamkan je dalam akaun, kena gunakan, kena belanjakan. Okay. Okey, bagi melaksanakan projek perolehan, masjid dan surau hendaklah melantik jawatan kuasa perolehan. Ni dah tinggi sangatlah. Boleh tak? Kuasa teknikal, ni projek yang besar-besar. Okey, okay. Next. Pergi dekat aset. Kita pergi masuk kepada aset, pegawai pengawal aset. Kalau perolehan tadi tak banyak masjid dan surau yang boleh buat, tapi aset, pengurusan aset saya pasti, sebab masjid dan surau ada harta yang nak diuruskan. Harta bukan harta kita, harta yang diwakafkan. Jadi ada pegawai pengawal aset. Masjid atau jabatan hendaklah mengeluarkan surat kuasa kepada seorang pegawai aset masjid dan surau bagi tujuan melancarkan pentadbiran dan pengurusan aset masjid. Dalam senarai jawatan kuasa ada tak pegawai aset? Dalam senarai jawatan kuasa ada? Tak ada. Kalau tak ada, kena lantik lah, kena lantik. Pengurusi buat satu surat lantikan untuk melantik pegawai yang menguruskan aset. Okey, aset masjid dan surau. Aset yang ada dalam masjid dan surau mestilah dicatatkan dalam daftar aset. Kena ada buku daftar aset. Disediakan saja satu buku log. Contoh, masjid dapat aircon. Aircon tu kira aset masjid. Mimbar, contoh tu pun kira aset masjid. PA system kira aset masjid. Daftar Okey, kemudian aset hendaklah disimpan di tempat dan kaedah penyimpanan yang terjamin keselamatannya. Dan hendaklah disahkan keboleh fungsi dan sempurna ketika penerimaannya bagi menjamin keselamatan dan mengekalkan tempoh jangka hayat. Ni kalau beli aset baru, cek betul-betul. Contoh kita beli aircon baru, cek betul-betul. Tanya ada waranti ke tak ada, agak-agak berapa lama boleh berfungsi dengan baik, berapa kali kekerapan untuk kita selenggarakan. Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh pegawai pengawal iaitu pengerusi atau wakilnya. Semak buku aset. Tengok aset tu ada lagi ke tak ada. Kalau tak ada, pergi mana aset tu. Okey, pelupusan. Bagi aset yang tidak berfungsi dan tak boleh diguna lagi, pegawai pengawal hendaklah menyenaraikan aset yang berkenaan dan maklumkan kepada semua jawatan kuasa nak buat pelupusan. Lepas tu catatkan pelupusan. Macam mana nak buat pelupusan? Boleh jual balik dan hasilnya masuk dalam akaun masjid. Contoh, kerusi-kerusi lama yang ada besi-besi tu boleh kita jual balik sebagai besi buruk, duitnya tu masuk dalam akaun masjid. Ada nombor siri, kena ada jenis, kena ada kuantiti, tarikh diterima, nama dan alamat pembekal. Tapi kalau nak buat tagging tu buat yang simple-simple je lah.
bagikan kod kepada setiap aset tu pun dah memadai. Contohnya akaun 12003, kita tahu akaun tu 12003 terima pada tahun 2003 contoh. Dan kena rekod dalam buku daftar rekod aset. Kalau aset tu aset boleh bergerak, contoh macam van jenazah, rekodkan pergerakan, ke mana pergi, supaya kalau berlaku siapa yang guna. Okay, next. Aset masjid dan surau ada dua jenis, aset tetap dan aset semasa. Aset tetap ni dia kalau bahasa perakaunan dia lambat cair. Kita nak jadikan dia tunai tu lambat, yang jangka masa panjang lah. Contoh bangunan. Yang kedua, aset semasa ni yang mudah, selalu pergerakannya selalu kita beli, selalu habis. Okey, seterusnya yang terakhir saya kira, buat pemeriksaan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Okey, audit dalam ni tadi, seperti mana tadi kita lantik orang yang dekat-dekat dengan ahli Korea kita sendiri, boleh lantik. Kemudian siapa yang berkemampuan dah diaudit oleh audit dalam, kita lantik pula audit luar. Contoh masjid A lantik orang daripada masjid B, dia punya pegawai bendahari dia untuk audit masjid masing-masing. Tapi kalau ada yang boleh melantik konsultan luar, lagi terbaik. Okey. Pematuhan audit, majlis boleh mengambil tindakan di peringkat mana-mana prosiding siasatan terhadap sesuatu aduan pelanggaran atau peraturan ini dengan tindakan berikut: secas atau gantung jawatan. Ni kalau ada ketirisan lah dalam ketika ketika audit dia jumpa ketirisan ke ataupun ada yang tak betul ke, dia boleh ambil tindakan. Dan yang terakhir sekali adalah masjid dan surau yang diurus dengan cekap dan bersistematik boleh menjadi pemangkin kepada pembangunan dan pengimarahan masjid dengan cemerlang. Seterusnya, menarik jemaah untuk mengimarahkan masjid dan surau. Tuan-tuan, mula-mula saya datang Segamat ni, saya nampak masjid dan surau kat Segamat ni memang sangat gah lah berbanding ada dekat daerah tempat saya sebelum ni. Memang masjidnya besar-besar, cantik-cantik, tapi yang tak cantiknya bila mendengar konflik-konflik dalaman yang tak selesai-selesai. Jadi sebenarnya kita sama-sama boleh berusaha selesaikan konflik dalaman yang ada untuk memacu kepada masjid dan surau yang lebih cemerlang. Kurangkan kontroversi, lebihkan kepada produktiviti dan juga pencapaian dan aspirasi. InsyaAllah masjid dan surau daerah Segamat akan menjadi masjid dan surau yang cemerlang, gemilang dan terbilang. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Ada apa-apa nak soal?